Uncle Bob. Uncle Bob. Umur 64. Abang 64 dah. Macam mana abang boleh kenal saya? Nampak saya. Ai dalam YouTube. Ai. Tengok lalu tadi ai ni dapat. Tapi nama betul itu tak apa ingat. Tak ramai orang tengok saya macam dulu dah. Dulu kalau orang jumpa selalu orang tengok. Dan ni tak kurang dah sebab fitnah-fitnah yang berlaku begitu hebat. So saya jalani je lah. Tapi bila abang tengok saya terkejut. Saya duduk tengah menulis. Saya sebenarnya tak memilih. Sebab apa dalam Islam ni dia tak menggalakkan kita Imam. Dia kata tapi habis. Tapi kita kena mendekati. Itulah abang kaedah. Orang tak faham satu benda iaitu contoh dia kalau satu orang tu dia duduk luar lama. Macam saya duduk negeri bukan Islam lama abang. Bila saya duduk negeri bukan Islam lama, saya tengoklah batin Islam tu. Mereka tak pakai jubah serban. Mereka tak pakai lagu macam mana yang orang kata sunnah ni. Tetapi hati budi mereka lain bang. Dari satu kaedah menghentam orang tanpa soal siasat tak ada. Saya 20 tahun mengembara luar negeri bang. Bila saya balik Malaysia, yang paling best cuaca, makan minum. Tetapi kaedah bukan semua orang Malaysia macam tu. Bukan semua ustaz-ustaz macam tu. Sesetengah ustaz. Bila kita tengok batin Islam, sebab dia tak tahu Muslim ni apa. Islam ni peace, kedamaian. Tetapi kedamaian ni tak akan terjadi kalau tak ada jiwa yang tenang dan jiwa. Maksud kata abang main duduk di sini, kalau abang tak main marah-marah, abang main cara elok, bermakna peace is happening. Tetapi kalau abang tomah saya, contoh macam ruang Facebook saya, orang yang tak ada ketenangan jiwa, orang yang suka fitnah, suka terpa, marah-marah, masuk dalam ruang wall saya, maka tak ada kedamaian situ dah. So bila abang main, berhenti, terima kasih, saya tak kenal abang. Abang cakap terima kasih for the sharing. Atau abang sanggup main duduk, makna kita ciptakan sesuatu suasana yang best. Sebab dalam abang ada benda best. Tapi kalau dalam abang tak ada benda best, Islam tu tak jadi. Sebab Muslim tu dia kena kenal iman. Dalam iman tu apa dia? Dia tak boleh ada caci, maki, fitnah, tuduh menuduh. So bila ada yang tu, walaupun dia Muslim, dia tak akan bertemu Islam. Sebab Islam tu kedamaian. So this is what is all about. Dia tak mengenal siapa hakikat diri dia. Itu saja. Dia mengenal konsep and idea, law and system, knowledge. Ini susah lah nak sembang dengan pokok macam ni. Sebenarnya saya setuju. Sebab apa? Dia agama ni lebih kepada bentuk universal, alam sejagat. Jadi di sini kita tidak boleh tarik soal agama ni aku, engkau. Tetapi di sini kita dalam keadaan sekarang ni dunia ni dah tak ada sempadan. Dan bila tak ada sempadan tu, kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbagai kaum, berbagai bangsa, berbagai budaya. Jadi di sini, tapi saya tengok memang saya dah lama kat luar negara ni. Memang berapa tahun? 30 tahun. 30 tahun. Cerita dia lama. Dulu adalah mega salah. Juta-juta begitu begini. Jadi di situ saya perasan bahawa saya sebagai seorang anak Melayu yang mencipta kejayaan masa itu, dan di kalangan anak Melayu masa itu kurang. Saya ada 12 company. Jadi di situ kalau sekiranya kalau sekiranya modernize, itu sepatutnya saya orang yang pertama membuka kilang motorcycle
di Malaysia. Tapi bila saya ada masalah sikit tentang syarikat saya, 12 company, saya menyembah sana sini, terutama kepada orang kaya Melayu ni, dia tak yakin, dia tak percaya. Di situ tak ada contoh anak Melayu kan. Jadi di situ lama-kelamaan masa krisis ekonomi ni, lalang saya jual semua. Ya, sebelum tu pun dah rasa dia punya bahannya. Saya pun bawa dia keluar. So di situ saya tengok dia punya berbagai budaya, berbagai agama. Saya biasa masuk. Bukanlah mana orang Islam ni tak boleh masuk gereja, tak boleh masuk temple, tak boleh tu. Dulu kalau ada Quran, saya ingat masa kecil dalam hotel tu ada Gideon punya Bible. Bila buka dia laci tu, jangan pegang, jangan buka, jangan baca, tak boleh. Kalau lalu dekat gereja pun tak boleh. Jadi saya cakap betul ke benda-benda macam ni sejak dulu. Daripada kecil dulu memang kalau mengaji tu kena rotan lah begitu gini. Lepas mengaji sekolah pagi, petang sekolah Arab, lepas tu malam mengaji lagi. Tapi bila saya mula keluar, pelan-pelan fikiran ni terbuka, minda ni terbuka. Dan saya banyak menggalakkan orang kita Melayu yang cuba keluar. Sebab masalah kita ni sejak daripada dulu, kita ni seolah dikongkong. Ya, dulu sekarang pun. Bukan saya menentang agama Islam, tapi kita buka minda. Ini kata kafir harbi lah, lepas tu sikit-sikit salah kau tu sebab dia kulit lain, bangsa lain, agama lain, kita nak jadikan musuh. Ini tak betul. Pandai bahasa Arab. Tak betul. Bukan semua orang Arab tu orang Islam. Dia pun ada dia punya pegangan tersendiri. Tetapi di sini saya punya pandangan, kita orang Melayu Islam di Malaysia ni kena ubah. Kena ubah. Jangan bawa cara di luar orang kata Islam Malaysian way, Islam Malay way. So ini orang luar pandang lah. Sebab apa? Original Islam tu tak dipupuk sejak zaman Nabi dulu. Dari masa ke semasa berubah. Dalam pengaruh Hindu dulu satu cerita. Lepas tu adat budaya Melayu begitu. Lepas tu sejak ke belakangnya memfitnah. Sedangkan dalam Islam tu soal lidah, soal mulut ni nak jaga. Tapi sekarang saya tak nampak. Jadi itu pembukaan saya lah. Lepas saya tertarik juga sebab apa, pada saya bila saya tengok satu-satu perkara tu, saya cuba nak mendekati walaupun dia ni bertentangan. Sebab dalam hidup ni ada pro and con. Kalau kita tak mendekati, kalau kita tak mengkaji, satulah dalam sistem kata orang setengah tu, orang bertempur. Dia kata kalau dulu dia punya sistem, kalau tak boleh lawan, join dia orang dari dalam. Macam yang terjadi dalam politik. Tapi politik nampaknya ada sikit dia punya cara pelaksanaan tu irah-irah. Tetapi di situ banyak perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam cara sekarang. Dan saya kalau boleh, You tell me that. Ya. So okey, saya boleh luar pula, saya nak dengar. Bagi saya, kita sama-sama lama di luar negeri. So ujian hidup kita, perjalanan hidup kita, macam abang pun cerita, ada masalah banyak dari segi kalau nak kira seorang anak Melayu yang berjaya those time. So you dah lalui banyak lah. So tapi kita punya turning point tu mana? Hari ni yang saya nampak lah bagi saya,
orang-orang agama. Mereka cakap Nabi Muhammad SAW ni orang yang sederhana, orang yang turun sampai ke market niaga, orang yang mulia lah, itu inilah. Tapi kita di sini lebih pada presentations of appearance, faham tak? Jadi kalau kita kaji daripada spiritual side, appearance is dissiping, faham? Tak boleh. Jadi bila persetujuan memberi kebenaran dan memberi tauliah kepada ustaz-ustaz yang tak mengenal Allah tapi mengenal konsep dan idea law and system dan cerita-cerita Nabi, cerita-cerita Nuh, huraian-huraian yang tak membawa kepada proses diri. So bagi saya, bukan dari segi politics, medical side, dari segi ekonomis, everything. Kalau kita ada turning point yang mengatakan menuju ke arah kejayaan, whatever so you doing, kamu harus berpandu kepada satu slogan yang berbunyi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. So bagaimanakah bagi kita nak mensyariatkan la haula wala tu? Kalau ego trip ada, kalau saling menghukum, kalau saling menuduh kau ni tak betul hanya disebab kamu tak sepahaman dengan tarikat dia ataupun dengan apa yang dia jalani. So dalam Quran banyak menceritakan tentang hai orang-orang yang beriman, mana iman tu ya? how do we process this? Bukan dekat pakaian, bukan dekat rambut saya, bukan dekat jubah serban ni Pak. So where yang dikatakan iman, iraq, johar, ini dikatakan rahimullah, waris tu anbiya, mana mereka ni? Yang pandai hafal Al-Quran ke, atau pandai menyebut bahasa Quran ke, atau yang pandai berceramah ke, atau yang memiliki seketul hati yang merasa dia ni tak ada apa, yang ada ni hanyalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab abang berhenti, saya duduk sini abang berhenti bukan sebab saya tegur abang atau abang saja-saja, pasal abang dah tengok video saya. So you are bukan, bila mengikut apa yang you cerita, you have very good mind, you are businessman, you pergi luar negeri 30 tahun, you are very strong person. Tetapi you setuju berhenti dengan saya sebab you tengok apa yang saya cakap ni, you faham? Dia sebenarnya saya pada penilaian saya kan, pada tiap-tiap orang tu dari segi kulit, dari segi lahiriah, dia berbagai jalan untuk mengawal menuju kepada keimanan. Iman tu sebenarnya pancaran daripada dalam tu keluar. Jadi apa yang diterangkan di sini, saya tengok pancaran iman tu di kalangan orang kita. Bila sebut Malaysia ni Melayu Islam, Islam Melayu. Jadi di sini saya dah tak berapa nampak. Kalau dulu masa kecil-kecil saya pergi ke surau, ke masjid, belajar agama, dulu arwah tuan guru, cara dia bercerita, cara dia menjaga, dia punya perkataan begitu ni, usahakan dia nak mengata sesuatu wa'ima, dia punya anak, dia punya cucu. Jadi di sini sekarang ni saya tak nampak. Bukanlah nak kata apa, setengah-setengah yang kononnya lah banyak ijazah, jauh dia punya pengembaraan belajar dari segi agama ni, berceramah sana sini, tapi pancaran iman tu saya tak nampak. Ada setengah tu menjadikan perkara ni bagai satu jenaka komedi. Kalau you lagi dapat menarik ramai audiens, pendengar dengan komedi-komedi itu, lagilah kata orang lagi bagus. Tapi di sini kan saya nampak dah agak
terpesong pada pendapat saya lah di sini, sebab saya punya basic agama pun tak kuat, tapi alhamdulillah sejak daripada kecil dulu memang perkara ni saya ada asas. Tetapi kata orang ini bukan kita mengikut ombak atau gelombang perubahan dari satu generasi ke satu generasi. Di sini saya nampak contoh, saya masuk dalam beberapa buah gereja. Ini bukan nak puji tau. Dia punya padi, priest. Yang saya faham bahasa Inggeris, bahasa Tagalog, saya masuklah jadi apa. Di sini saya dengar je. Kawan-kawan saya faham. Saya masih beragama Islam. Saya duduk di belakang, saya dengar komunion ke apa semua ni saya tak ikuti sebenarnya. Jadi di sini saya tengok tak ada di sini membuat jenaka secara tak nampak, berunsur mencaci, mengata, dan juga di sini lebih pada soal kata orang kasih sayang, kekeluargaan, apa ni cara kita berjiran, dan saya rasa kita terpaksa tukar pandangan saya, sebab saya nak bagi komen. Kadang-kadang kita ni konon-konon kalau kita nak komen ni kita punya ijazah agama tu mesti tinggi, tetapi sini kalau kita beri secara ikhlas, saya rasa contoh Yahudi katakan bukan semua Yahudi itu jahat. Ada perkara-perkara yang baik, dan di sini kalau kita baca, kalau kita tengok kan, setengah tu kalau bercakap soal Islam, soal Melayu, seolah-olah dalam kitab, dalam Al-Quran tercatat orang Melayu ni adalah tinggi taraf dia. Jadi saya nasihat kawan-kawan, jangan kita asyik diuntam bangsa lain, orang lain. Kalau nak bagi pandangan yang baik tentang Islam ni, kita dapat, kita bercampur. Dan juga di sini, di kalangan orang kita sesama, orang Islam di Malaysia ni, terutama orang Melayu, bukalah minda sikit, janganlah ikut perasaan siapa yang pandai mengutuk, siapa yang pandai mengata, menjatuhkan orang begitu. Ini pandangan saya minta daripada abang punya cakap tadi, hati saya tersentuh, getak. Sebab bila abang cakap pasal guru dan kewibawaan pada ketika abang mengaji, sebab saya terkenang arwah-arwah guru saya tu yang keluar yang mata. Orang hina, orang tuduh sesat, tetapi dia punya ceramah, cara mereka hurai, cara mereka pecah cerita, penuh kasih sayang. Tak ada cerita yang selain daripada alam diri, tak ada cerita yang lain selain daripada mengenal diri, mengenal Allah. Dan yang dituduh sesat ni, mereka soal siasat dia jawab cara elok. Arwah ayah saya pun saya tengok dia jawab soal jawab, tetapi yang menghukum sesat ni adalah orang-orang yang tak mengenal Tuhan. Mereka ni yang menjadi sedihnya, mereka ni adalah lidah masyarakat, memberi ceramah, memberi apa, tetapi mereka lidah mereka dah jadi macam api, bakar jiwa semua orang bang. Tak macam guru-guru kita dulu, dia duduk tengah sembang, orang tidur, dia berhenti sembang, pergi pasang buat nyamuk, pergi buah kelambu. Saya tengok benda ni dengan mata, sambung balik pagi-pagi pukul 6 dah siap dah dia masak nasi goreng apa semua. Satu sen pun tak ambil. Dan tak ada cerita pasal orang ni, tak ada cerita pasal tarikat ni, tak ada hentam orang lain. Hanya dia membongkar sifat-sifat Allah Ta'ala yang ada pada diri kita. So bila sampai ke saat ni, saya dituduh sesat satu ketika waktu perebutan kes anak saya keluar dalam paper. Dan saya tak ada peluang untuk bela. Bila ada masa tu YouTube, Facebook keluar, internet ada, saya mengambil peluang membela. Dan benda tu diterima oleh orang ramai. Tetapi yang menjadi masalah, menjadi kebencian pada ustaz-ustaz muda, setengah ustaz-ustaz muda.
yang mana yang tidak mengetahui ilmu mengenal Allah, yang tidak berminat dengan ilmu mengenal Allah, yang mengatakan ilmu mengenal Allah ni sesat. Jadi di sinilah yang menimbul sebab dalam dada saya. Hampa tak tahu waktu 1976 saya mengaji 420, 82, lepas tu 86, semua different guru, different attitude, tetapi sama ya, berlandaskan kasih sayang. Dengan atas kesedaran syariat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tetapi bila ustaz-ustaz muda sekarang memberi ceramahan using my name and banging me upside down, sini style buat lawak-lawak hentam saya, padahal mereka tak pernah duduk depan saya dan tak pernah tahu, tak pernah bertanya dengan tenang apa dia masalah kamu di dalam agama, sebab apa balik dari negara Arab. Takkan macam ni sifat apa. Nabi Muhammad SAW tu dikutuk oleh orang Arab juga yang bercakap bahasa Arab juga. So hari ni hampa berbalik yang mana satu? Hampa berbalik kaedah orang yang menentang Muhammad ke kaedah orang yang mengikut Muhammad? Sebab cara hampa berlainan sangat. Tak sama. Sebab kalau kata setakat zahir yang hampa pergi, go hell with it. Kita tak peduli dah zahir bang. Sekarang transparent. Budak-budak muda tak tengok orang yang bercakap. Budak-budak muda tengok apa yang orang cakap. Itu sebab bila abang sentuh bak guru-guru dulu, nama guru saya Abu Darasan, orang hina, orang fitnah dan orang kata sesat. Tetapi hari ini saya nampak lah yang menyoal siasat dia ketika dulu sama yang sedang hentam saya ni. Mereka tak duduk, tak ambil kepahaman, tak meneliti apa yang hampa mengaji, apa yang hampa ajar. Hampa tengok dalam YouTube berapa ramai ustaz menyebar fitnah di dalam masjid, tetapi orang makrifah yang mengaji ilmu mengenal Allah never do that. So agama mana yang penting sekarang? Mereka fitnah kata agama makrifatullah ni tinggi, padahal awaluddin makrifatullah, awal agama mengenal Allah. This is ABC, this is paling awal. Kenapa mereka fitnah macam tu? So itu yang menyedihkan di Malaysia. Kalau abang cakap pasal church, anak saya pergi church, tapi mereka halau dia keluar sampai 7 kali. Sebab kita dah bagi Al-Quran, Nul Karim, Nul Majid, Nul Hakim. Amailah Bible ke apa, tak ada masalah. Pasal kita bercakap pasal Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak cakap pasal konsep dan idea semata-mata. Sebab agama lain ada konsep idea dia. Nak mengenal Allah, mengenal dia ke? Itu saja. Sebab pada pandangan saya, kalau dulu cabaran dalam kehidupan kita ni taklah seperti sekarang. Sekarang ni dengan kemewahan, wang ringgit, jawatan, harta, yang ini boleh menjejaskan keimanan sebenarnya. Dan di sini kadang-kadang yang mengetahui tentang agama ni bercakap pun ada adjustment dari segi bermakna di sini mungkin dia ada kepentingan. That's it. That's dulu what all about. Orang dulu tak ada kepentingan. That is what all about. Yes. Jadi di sini saya tak setuju kalau sekiranya kita rasa dia tu bertentangan sikit dengan kita punya pendirian. Sepatutnya kita tak boleh. Pasal proses Siti Jenar dibunuh. Pasal Puan Mansur Al-Halaj dibunuh. It's all about kepentingan. Padahal sunan-sunan tu semua tahu dia benar. Tetapi kepentingan pada yang ramai. Hari ni saya tanya, jabatan-jabatan yang mengendali keagamaan di Malaysia ni, awak menyebelahi orang yang ramai ke? Awak menyebelahi kebenaran? Mahkamah. Apa dia? Saya pergi ke mahkamah naik turun. All I'm asking is justice. They never give to me. I never receive no justice. Now we talk about mahkamah. We talk about justice is depend on who. That's just what I said. In Malaysia, does not matter you right or wrong. It's a matter what cable you have. Sedangkan berapa ramai ustaz tiba saya dalam YouTube tanpa fakta yang betul. Bila saya kata tak payah semayang, mana jabatan-jabatan tak panggil mereka ni pun, tak bawa mereka ke tengah. Kenapa hampa menyebar fitnah sedangkan kami, contoh ahli mufti, fatwa, kami tak pernah pun kata lepas sesat. Hampa dapat daripada mana? Tak ada, mereka biar. So what they do, call me.
for me, my suggestion to those consider ustaz-ustaz, I advise them datang berjumpa, bermuzakarah secara elok, janganlah amalkan mengutuk, mencari kesalahan, mencari benda yang dia tak I mean, apa ni. abang So, for this 10 donkey years spoke on YouTube. Yeah. Kenapa mereka ni busy mencari yang tak betul? Ah, Yang betul kenapa mereka tak share? ya, ya. Sampai dekat Johor, ada satu orang soal siasat saya, ahli majlis. Dia kata, kenapa Jabatan Agama Pulau Pinang tak bagi tauliah kat lepas pasal budak muda ikut ramai. Ya. Bukan senang nak tarik budak muda. I have more than 500,000 followers. Am I say something crap or something bullshit? This all like abang berhenti bersebab kat saya. You got a good mind. Because you know what is right. You know. You see it. I mean, they have to change the way of life. Islam is a way of life, but it's based on iman. Kalau sekiranya setengah-setengah pandai secara untuk kepentingan diri, untuk kepentingan grup, untuk kepentingan apa-apa kumpulan dan adjust dengan situation sekarang ni, it's wrong. It's a wrong. So we have to go to the basic. We in iman. Germany, we go everywhere. Yeah. Sometimes I dengan anak saya cari makan di jalan, siap basking ataupun siap melukis. And missionary yang Kristian yang orang mai bagi coklat kat anak saya. I start to talk while I'm singing. So the moment I stop singing, I said, can you tell to me too if this is the right thing, is it from Jesus Christ, is this is from prophet that we call Nabi Allah Isa alaihi salam, my prophet too, can you tell to me? So bila kita cakap kita masuk bab Muhammad, masuk bab kaedah ma'rifatullah, they say yes to Islam. Dan kita tanya balik banyak kaedah-kaedah dalam Bible, depan anak kita tanya, dia pun tak boleh jawab. Bila dia tak boleh jawab, bukan dia tuduh kita sesat. Dia cakap apa tau? Very interesting. When you free, I nak bawa you jumpa dengan I punya padri. Nampak? Dia bukan hentam you. Dia nak bawa jumpa padri. Kita kata okey. No nak problem. mengetahui lebih lagi. Yes, itu bezanya dengan ustaz-ustaz di Malaysia ni. Mereka ingat tauliah yang mereka dapat di Tanah Arab tu segala-galanya. Ada ilmu yang tak buruk, tak bersuara. Dia terbawa-bawa bukan hanya soal Islam tetapi budaya Arab. Tengok keadaan Arab sekarang macam mana. Kedudukan Arab. Budaya Arab tu terpengaruh di dalam ni dicampur I've been travel around. I move around and I see lots. I see lots. Sad to say, very sad what I saw over here. Judge-minded. Bayang mereka boleh tak malu, mereka buat video, mereka hentam saya dalam masjid. What is this? Rumah Allah Ta'ala buat macam rumah hang. Dan tak ada pun satu unit khas bahagian siasatan pergi tegur mereka, tak boleh buat ni. Well, saya pun berminat tu nak memecahkan atau nak memberi suatu pembetulan. Bukan saya ni bagus dari segi agama, tak semestinya kita bercakap kita punya background agama tu terlampau tinggi, terlampau besar. Okey, di sini kemungkinan bila saya balik ke tempat saya, negeri saya yang duduk sekarang ni, kemungkinan saya akan buat YouTube juga untuk orang Malaysia, terutama kaum saya sini, orang kita Melayu, untuk membuka minda. Saya tak tahu, mungkin satu hari jabatan tertentu akan stop saya dari bercakap YouTube maupun Facebook. It will come. Tapi I don't know, but tapi kalau kita kaji balik, apa yang tak eloknya? Orang yang tak faham suruh dia pergi mengaji lah. Pasal apa nak stop orang yang cakap benda betul? Kebebasan bersuara tu bagi setengah orang dia sensitif. Di sini saya banyak benda yang tak setuju pada seorang ni. Banyak yang nak tunjuk lagi pandai. Ya, memang dia pandai, memang mengaji tinggi, tetapi di sini seolah-olah benda ni ditutup di dalam satu
satu bilik, satu rumah yang kita tak boleh bercakap. Oh, kau dah terkeluar. Oh, kau dah tak betul ni. Kau dah. Yang dia tahu cuma yang tak betul, yang begitu. Ini jadi yang negatif. Why not you bring something, a positive mind to open people mind. Wak Ima dia ni sama Islam, sama Melayu. What else other race or other religion people. So yang sini saya rasa perlu dibetulkan. Buka minda dan jangan ubah cara hentam mengentam, kutuk mengutuk dah jadi budaya sekarang ni. Kita bercampur, kita join. Mana yang kita rasa nak keluarkan pendapat, buat secara discussion yang betul dan landaskan positive mind. Jangan nak letak asyik negatif dia ni. Jadi itu not right. Gila. Betul bang, kalau saya abang tu terang, saya bercampur dengan Buddha. Saya bercampur dengan Padri. Dan dalam Hinduism yang pun ada 3-4 orang lah saya bercampur. Bukan kecil tau, level yang kau-kau tapi cara level bercakap memalukan lah. Memalukan lah. Sebab kalau kita kaji balik, banyak mereka tak faham satu. Mereka tak faham yang lepas dia sembang ni ilmu menang lah. Mereka duk hentam buat solat, buat itu, buat ini, buat apa. Seolah-olah macam ni lah. This is a very basic. Faham? You kena mengaji, mengenal. Faham? Jadi you ada turning point tau. Apa-apa pun dia tahu. Jadi sekarang mereka seolah invite saya untuk maki dia balik. Saya bertahan lama ni. Saya bertahan lama. Sehari jabatan ni panggil nak soal jawab, jabatan ni nak panggil soal jawab. I said you got no other job to do. Sedangkan ustaz-ustaz yang patut hampa soal jawab bukan aku. Sebab mereka ni diberi tauliah, bagi ceramah dalam masjid kot. Fitnah orang. So hampa nak jumpa aku atas apa? Atas orang ramai komplain yang hentam aku. I'm fine. Saya orang hentam saya macam-macam. Tengok abang, saya duduk di sini seorang-seorang. Saya pergi mana pun seorang-seorang. Tadi waktu saya makan nasi tadi, ada 2 orang yang duduk. Abang, bertahan bang, bertahan. Sabar banyak bang sebab saya pun mengaji benda ni. Saya kata kalau hang mengaji benda ni, yang faham tu tak ada masalah. Yang tak faham tu tak ada lah untuk memahami apa yang gua buat ni. So bila tak ada untuk memahami, what is left there to talk? So bila tak ada apa nak talk, yang lepas hentam tu saya tak ada reply sebenarnya. Tetapi yang mana beradab tanya saya reply. Yang mana biadab tu saya delete. So salah satu daripada tuntutan kita ni kena sabar. Itu memang salah satu daripada kekuatan untuk test kita punya iman. Abang realize satu benda, ramai orang cakap betul. Tetapi what got to do with what happened? Sabar adalah satu benda hang kena deal apabila hang helpless. Then you bring out sabar dapat. Tapi benda ni bukan teruk mana pun. Benda ni orang tak faham, menghentam. So bila I cakap MPKD mampu dekat mereka. Sebab satu perbuatan yang salah. Awak masuk Facebook orang, pergi ruang wall orang, awak hentam orang. Satu benda yang tak betul. Memang tak betul. Sedangkan orang tu pula tak pernah kacau hang pun. You yang rasa terganggu. You yang rasa your thought and emotions. That's why Jalaluddin Rumi cakap, protect yourself from your own thought and emotion. This is what happened. Sangka menyangka. Salah satu cara yang kira indirect kan. Sekarang ni ramai yang mengentam view kan. Okey. Maksud saya dengan kesabaran tu, jangan mudah termakan dia orangnya pancing. Pancing dia orang ni secara hentam-mengentam. So di situ orang akan judge. Yang ini kaki menghentam. Yang ini penuh pada kesabaran. Dan sifat-sifat Nabi ada di situ. Jadi di situ. Soal dalaman ni, kadang-kadang orang cepat menjatuhkan seolah-olah dia lah memegang hukum. Ini satu perkara yang saya betul-betul benci tu.
crystal clear. Man. Sebab dia punya jubah, dia punya serban melipat itu ni seolah-olah dia mengambil alih tugas Allah Subhanahu Wa Taala. Oh my God, that's Oh. crazy. Yeah. This is seru. Jadi di sini kalau kita tengok bukan kita nak membela orang bukan Islam setengah tu, sifat ni budi bahasa tu saya bercampur dengan dia orang ni. Kadang-kadang alangkah cantik, alangkah indahnya dalam satu keluarga yang macam ini yang saya pernah alami di luar negara diamalkan oleh mereka orang kita di sini. Tapi sekarang ni kita jauh. So, mereka pergi luar negara ya bang. Macam ustaz-ustaz ni. They went to London, they went to some Europe. Tapi mereka went for holiday. They got money in the pocket, spend, and they go for holiday, nice. Saya dia bukan lagi macam kita. Pergi merantau, duduk, bekerja di tempat orang. Sometimes we have pressures and everything. Sometimes kita rasa kita macam nak. They've never been homeless. They don't know it. They don't know macam mana yang nak reda dan tawakal kepada Allah melalui macam tu punya maximum stance challenging. Mereka tak ada benda tu. Mereka pergi luar negara, yes, tapi holiday. Ataupun kerajaan bayar. Mana boleh sama dengan kita? So kita punya tauhid dari segi keredaan, dari segi pasrah, dari segi tawakal, dari segi mereka tak sampai that maximum stand. So mereka duduk hotel, holidays, dan sehari 2 minggu atau lebih jauh 3 minggu terbang balik duduk dalam office, ceramah sana, ceramah sini. Itu je. Well, saya agak terkilan berapa tahun dulu kisah Kasim Ahmad. Ya, jadi di sini saya sebenarnya tak berapa suka dia punya respon daripada masyarakat orang kita, cara dia handle Kasim Ahmad, the way they treated him, supposed to be like that. Sebenarnya dia kena approach cara yang bercampur, tidak mengasingkan dia. Jadi di sini kan tak boleh tanam di kubur orang Islam di Bantam. Dia duduk hidup dia macam dia hantar lepas seorang-seorang nak mengentam. Pergi rumah orang, hentam orang macam tu. Jadi di sini saya cakap it's all about attitude. Yeah, attitude. It's all about attitude. And then itu yang saya terkilan. Dan ada pula yang menjatuhkan hukum. Jadi di sini siapa kan nak menghukum? Kita tak tahu soal itu. Soal itu Tuhan menguasai. Jadi di sini cara pendekatan tu dah saya rasa tak berapa kena. Dan juga di sini kalau ada di antara kita yang agak pendekatan tu agak berlainan sikit cara kita, jangan kita terus jadikan musuh. Cuba nak berdebat, kerana tu memang nak tunjuk terror sebab dia punya ijazah tinggi kat luar negara. Degree. Jadi sebab PhD. orang dulu Save it man, save it. yang iman kuat ni dulu, dia daripada keadaan macam mana dia handle benda tu. Bang, saya ingat lagi knowledge ni dia bring ego, tawadu dan ketiadaan. So hari ni nyata saya tengok bang, nyata clear. Saya biar lepas gasak saya satu orang lain akan tengok macam ni ke apa nak explain tentang orang. Macam ni ke apa nak cakap tentang orang yang kononnya sesat. The way you talk is here. Kita jangan orang tengok bang, orang tengok. Orang ada kai, lepas tak sedap bang. Ya. Lepas tak sedap. Saya tak setuju terus conclude orang tu sesat. Orang dia tak betul. So, macam seolah-olah kita dah riak dan mengambil tugas Tuhan ni. Allah Subhanahu Wa Taala tugas. Tugas kita berbaik-baiklah kamu di antara dan di sini kita perlu. Mungkin satu masa nanti saya pun mungkin daripada sana di luar negara untuk buat juga, untuk buka minda sikit. Kalau abang kaji balik one question, what are they really worry about? Well, No, what?
what are they really worry about? Kesesatan. Allah Ta'ala bercakap ni, aku menyesatkan kau beri petunjuk. Then to set you at peace. Dan Allah Ta'ala juga bercakap dalam surah Yunus ayat 99 dan 100. Dia kata bukan. Dan dia cakap juga dalam surah Al-An'am ayat 116. Dalam surah 6 ayat 116. Why Allah Ta'ala cakap macam tu? Supaya suruh kamu relax. Ni kerja dia. Kalau dia nak bagi petunjuk, tak ada orang lain boleh menyesatkan. So kita antara kita ni apa dia? Mana ada Quran boleh diseleweng? Dia tak baca Quran tu. Quran tu tak boleh diseleweng, tak boleh diubah. Ramai dah orang try tapi tak boleh. Kalau Tuhan beri petunjuk, nak ubah Quran je. Setiap ayat dalam Al-Quran ni kita tak boleh ambil satu. Yang itu kita tegak-tegak. Dia ada pro and con. Dia ada timbal balas. Ayat ini ada pula ayat lain yang akan counter balik. Di sini, ini kan mengikut kepentingan. Hari ini kau cakap berpandukan ayat ini. Di sini. Lepas beberapa bulan besok, nak menegakkan, nak adjust dengan kepentingan diri. Jadi di situ ubah dulu. Pegang. Jadi ini, itu dialah cara ikhlas. Dia macam ni bang, masalah method. Bab apa yang kita nak sembang ni? Bab apa yang kita nak sembang? Kalau awak nak bersembang bab ma'rifatullah, awak kena mengenal Allah dulu. Tetapi kalau awak, contoh awak sakit, awak nak kena pergi cari doktor. Tapi doktor tu pula, doktor apa? Awak sakit apa? Nak pergi jumpa doktor apa? Awak sakit gigi, pergi jumpa pakar jantung. Doktor juga. So, kalau awak nak cakap bab ilmu mengenal Allah, awak kena cari guru yang mengajar mengenal Allah. Bukan ulama fiqh atau yang pakar sudut Wahabi atau Salafis nak cakap dengan orang makrifah. Pasal dia bukan soal konsep dan idea. Lagi satu, kena fikir pakai contoh sebab you cakap pasal doktor. Doktor pun sakit juga. Jadi di sini, kalau kita fikir jangan kau bercakap seolah-olah kau ni immune daripada sakit. Jadi itu sebagai contoh. Jadi di sini, kita bercakap tu ada kita punya pertimbangan. Saya mati juga. Yalah. Jadi di sini, kita kena ubah. Saya tengok kena ubah. Dan juga di sini saya bagi contoh cara pendekatan Presiden Duterte Filipina, walaupun dia pada zahirnya dia ni bukan seorang Islam, tetapi cara dia mendekati orang Islam di Filipina, sedangkan orang Islam di Filipina ni minoriti dan orang Islam sayang kat dia. Jadi di sini, jadi di situ kita ni dalam keadaan masyarakat macam ini. Dan saya nampak satu, orang Melayu kita terlampau sangat kita tak nampak become extremist. Kita lontar satu point dah meletup. Banyak pihak lah menghentam begitu ni. Jadi di sini itu tak boleh, ini tak boleh. Sebab itu bila saya bercakap dengan kawan-kawan saya nak bercakap ni bergantung pada tempat. Kalau di Malaysia, saya tak berani. Tapi kalau di luar, saya bercampur dengan orang Yahudi, dengan Arab, dengan beberapa orang Salib. Kadang-kadang kita duduk satu meja, kita berbincang secara terbuka. Dan kita puas hati. Tapi no hard feeling. We just bring the idea according to your pendapat, according to pendapat gitu ni. Jadi kita tak ada kumpulan yang macam ekstremis. Di sini nampak kita tak perasan. Tapi satu masa saya cakap kalau kita terlampau ekstrim, kita Malaysia ni Melayu, Cina, India. Kalau sekiranya 99% Islam, itu lain cerita. Tapi sekarang ni Malaysia akan menghadapi masalah. Sebab apa? Pendekatan kita orang Melayu Islam terhadap kaum lain, saya tak berapa setuju. Saya tak. Alhamdulillah penceramah berbangsa Cina yang muda-muda sekarang ni, cara pendekatannya daripada dulu
orang kita yang Melayu mendekati dia orang ni, inilah orang yang betul-betul memberi gambaran Islam sebenarnya daripada orang yang jauh kutub hitam begitu ini. Dan seolah gambaran bahawa Islam ni suatu agama yang agak berat, agak ekstremis. Jadi yang ini saya rasa kita perlu ubah. Kita perlu ubah pendekatan approach. Dan it's not only that among the race but also among Malay Muslim. Jadi kalau ada contoh macam lepas ke style, your style di sini, saya tak setuju kalau orang terus hentam, ajak berdebat, yang tak tahu apa ujung pangkal pun masuk campur menentang. Jadi di situ yang best tu mereka sanggup buat fake account tu. Mereka tak malu daripada hentam berselindung di balik fake account. Tak boleh. Macam mana dari sudut Allah Ta'ala pula? Tak ada. Betul, bagi saya mereka ni ulat taik je. Memang ulat taik. Itu je lah. Kita balik pada asas, basic. That's very important. Slowly. Janganlah dua ya. Satu, nak menunjukkan kita mengetahui segala-galanya tentang agama. Dan kita tidak boleh mendekati orang yang berlainan. Kita push tu dah tak betul. Kita seloknya bercampur. Dan minta pendapat, minta kaji. Blend cukup. Kalau orang nak buat masak apa ni, katakan nasi kandar, kalau ada 2-3 rempah yang tak kena masuk dalam, tak sedap. Jadi sini blend tu maksudnya kata orang dia punya pendapat. Orang ni bukan hanya dari segi fiqh. Orang ni bukan hanya dari segi tasawuf. Orang way of life now is very important. Untuk tarik orang muda sekarang ni, kau bawa bab apa, kau kadang-kadang melantun. Kita kena adjust, kita punya approach tu dalam keadaan semasa. Jadi di situ perkara ni lebih akan diterima oleh golongan muda. Jadi di situ jangan terlampau berat. Lagi satu yang saya tak sedar, sekarang tu hukum ni banyak sangat. Saya pergi ceramah agama sana sini, lepas tu saya pergi pada church gereja gitu ni, saya nampak dua perbezaan. Yes. Dalam ni dia tak ada hukum ni. Kenapa di Malaysia ni nak bagi ceramah? Awak bercakap apa yang dalam Quran dan awak hentam orang lain. Saya tak faham. Waste your time lah. Patutnya awak bercakap dalam Quran, inilah dengan tanpa membabitkan orang. Betul. Di sini saya nampak seolah setengah lah, bukan semua. Seolah-olah semua reflection pada orang yang dia kata tak betul. Pada diri dia semua betul. Ini masalah. Alhamdulillah dapat berjumpa ini pun tak prepare dalam keadaan saya sebenarnya. I have the problem with my lung since masa kecil dulu, dalam 12 tahun ke atas alhamdulillah okey. Dan bila umur saya 40 tahun, sekarang ni dah 64, dia datang balik masalah problem. Ya, every 3-4 months admitted. Dan setakat sekarang dah ICU 3 kali. The worst one in Manila. Ini saya tak tahu ya. Alhamdulillah, saya tak tahu macam mana nak cakap. 3 orang doktor dekat Makati Medical Center Manila attended. Kalau saya tak sedar dalam masa 3 hari. Dan dalam masa dalam masa 3 hari tu, doktor katalah, saya tak tahu, 7 minit saya dah tak ada. Ini beberapa tahun dulu. 7 minit doktor saya, sebab hari yang keempat doktor tahulah semua all the doctors is a Christian, and then they did mention thanks God we did it, and then I question back, what do you mean by we did it? That's 7 minutes. And then you are helpless. And then they told me the whole thing, that within that 3 days
I was gone, totally gone for 7 minutes. Wow, I said, ini cerita betul, bukan saya reka. Mungkin kali ini yang saya macam bermimpi. Saya ada di satu kawasan taman yang cukup indah, yang saya tak dapat nak bandingkan dengan pokok dia lain, bunga dia lain, taman orang dia lebih kurang sama je. Tak ada tua, tak ada muda. Dan aku tahu tak cerita macam wayang Cina ni, dia punya lace, pakai yang putih terbang, tutup angin. Tapi yalah, di sana nak kata jubah, bukan jubah, tapi menutup aurat lah. Dan muka tiap-tiap orang tu jernih, bersih, dengan senyumnya. Dia punya angin sepoi-sepoi bahasa tu pun macam ada lagu tu. Tapi tak tahu nak imagine apa dia lagu. Dia mesti macam instrumental music. And then dia punya harum. So this is the thing that I recall. Bila doktor kata 7 minit, mungkin agaknya masa tu yang saya bermimpi. Tapi saya tak nampak adik saya. Saya nampak segala dan well, sejak itu saya rasa saya menerima. Sebab dulu saya collapse everything. Saya collapse. Dan saya hampir bunuh diri sebenarnya. Dekat Kuching tu, dekat Hotel Hilton tu, masa tu saya duduk atas dekat penthouse. Saya dah buka tingkap, ya, rasa-rasa dah nak, tapi tak tahu macam mana tiba-tiba telefon. Dulu tak ada handphone apa semua zaman saya dulu. Telefon kat bilik berbunyi. Saya tersedar, saya angkat, kawan saya dengan happy dia kata, oh, mari kita tukar hotel, kita pergi kat beach Holiday Inn, kat sana boleh snorkeling, boleh apa jet ski begitu. Saya terbayang. You almost jump. You almost jump. Okay. Dia pula nampak benda lain yang best. Jadi sampai sekarang saya terfikir, apa kekuasaan yang ada yang tanpa saya mengetahui, tanpa saya plan, menyelamatkan keadaan. Hanya satu phone call dan saya tergerak hati nak jauh. Bila saya jawab, kawan saya di sana, dan dia tak tahu apa yang saya nak buat. So happy. Itu satu orang, saya macam sedar. Okay, I said, please come over. I'll check out. And then sebenarnya masa itu saya belikan dia kereta. Ni kawan baik saya lah. Nissan sports car masa tu mahal juga. Kalau 90 over 90,000 over ringgit. So memang saya hadiah kepada. Alhamdulillah bila saya dah mula keluar negara, dengan duit apa tu dia jual kereta tu, dia beli rumah. Jadi tapi sampai sekarang saya putus hubungan. Tapi daripada situ, daripada satu one phone call, lepas tu dia nak main hidayah pertolongan tu dari macam-macam cara. Jadi saya terfikir bahawa walaupun indirect approach tu dengan kata-kata yang manis, lembut, mengajak saya begitu, dia bertukar pada satu kesedaran. Dan di sini maksud saya tu, kalau kita dalam masyarakat, jangan kita bawa perkara yang berat, yang contoh kata mengata negatif gitu. Kita bawa yang positif. Kalau kita rasa pada kita lah tak betul ke, jangan kita ketuantan. Kita dekati, kita sit down and then we talk, and then we exchange our idea gitu. Lepas tu setakat itu, tetapi kita tak boleh nak hukum. Oh, tak boleh nak dia begitu dia. Tak betul lah. So no, I don't really agree with those. Kita kena change our attitude. Kena change. Saya minta biar orang berlapang fikiran.
Dan sebab itu kemungkinan Allah nak akhirkan benda ini, nak menguji yang lain ni. Janganlah kita sangka kita sentiasa betul, kita di pihak yang betul, kita tak tahu. Iman seseorang tu susah kita nak mengukur. Okey, melalui cerita abang ni, masuk berkatalah kamu yang sebagai perkataan. Pada satu masa, saya ada baca satu cerita dalam buku ni. Cerita ni, cerita benar lah. Waktu masa zaman Adolf Hitler, dia bunuh semua Jew. Lepas tu adalah seorang ni kakak dengan adik lelaki dia. Masa mereka nak pisahkan yang perempuan ke perempuan, lelaki ke lelaki ni masuk dalam train. Adik dia tu tak pakai kasut, lari. Dia lari sana, dia marah adik dia, pasal kau hang buang kasut hang, dia kata. Aku adik dia tengok, adik dia diam. Lepas tu dia marah lah, dia marah jenis pasal dia pun ada kemarahan yang lain. Pasal bayanglah dia nak bunuh, dia nak kena ni, masa tu torture lain. So dia lepas marah dia tu dekat adik dia. Dia marah, dia maki adik dia. Lepas tu dia angkat adik dia, lepas buh dalam gerabak tu. Lepas tu dia asing ke gerabak lain. Dah jadi macam mana tak tahu, kereta api. Lepas tu main satu tempat tu Russian attack. So selamat lah, tapi lepas tu pisah. Sampai dekat 40 tahun kemudian, dia masih lagi dalam kepala dia. Dia kata alangkah baiknya kalau aku kata kat adik aku, I love you, please, I hope we see us again, I love you. Pasal dia pun nak angkat lah, tetapi dia pilih untuk marah pasal keadaan dia tu, dia tekan. So dia kata dia menyesal sampai ke hari ni, 40 tahun dia nak cari adik dia tu tak jumpa. Nak minta maaf, nak peluk dia. Sebab apa yang dia kata, itu scene yang terakhir. Itu adalah gambaran yang terakhir yang lekat dalam kepala dia sebelum dia angkat adik dia tu. So hari ni kalau apa tu, hentam. Bayang kalau kata esok apa nak kena stroke ke, nak kena lumpuh ke. And this, what you saying, what you fitnah, akan lekat dalam kepala hampa. Dan awak akan diseksa oleh jiwa awak sendiri. Yang ni, benda ni jangan main-main. Ini benda tak boleh main-main. Mereka tak faham, mereka nak mengaji kot belah luar. Mereka tak tahu apa yang berlaku dalam diri mereka tu sangat tidak baik. Mereka duk kira Muhammad punya luar, iaitu cara pakai, cara itu, cara ini, sejarah dia, itu, ini. Mereka tak tahu yang duk berlaku dalam mereka ni batin apa. Hampa ikut siapa tu hukum orang, fitnah orang, tuduh orang dalam masjid tu. Well, Rasulullah pun pernah pergi balik lalu rumah seorang orang kafir dan pernah dibaling batu, pernah begitu. Ada dia balas balik? Ada. Ini you sendiri mengeluarkan pendapat you. Belum you campak batu, belum you kata dia orang tak betul, belum you katakan dia orang ni macam-macam, tapi dia dah baling batu. Ini saya rasa terbalik. Kalau nak ikut contoh dulu zaman Rasulullah ni, sabar, iman tu kuat. Dia tu baling batu, satu hari dia tak baling batu. Rasulullah tanya mana dia kata dia sakit. Dia naik pergi tengok. Terkejut. Dia kata hang tak marah kat aku ke aku buat kat hang. Dah, hang pasal hang lah aku belajar sabar. Jadi di sini yang saya nampak. Jadi di sini saya menyeru kepada semua ahli-ahli agama, ustaz ke siapa ke begitu ni, ikut contoh ni. Contoh Rasulullah yang mana dia menempuhi, dan kita minta satu, saya menyerulah dalam keadaan sekarang ni, hati simple kepada orang muda dekat hati mau baik, lidah mulut kita jaga. Hati tu di situ nanti iman kita. Mulut ni, lidah kita ni memang dah dituntut. Janganlah suka mengeluarkan perkataan yang tak baik, mengeluarkan sumpah sekanak, mengatakan orang tak betul, mengatakan
Ini memang dia punya hukum dia memang dia. Saya tak tahu pasal hukum, tapi Ustaz tahu. Dari situ hati dan lidah mestilah nak dijaga. Nah, insyaAllah satu masa nanti kita akan bertemu lagi dan saya pun nampaknya nak bergerak dan alhamdulillah jumpa hari ini. Saya suka berkawan dengan siapa-siapa saja. Terima kasih. What come out from you is beautiful. Marvelous. Saya tinggalkan kat saya. Bisnes saya di Filipina. Ni kalau kata saya pergi Filipina boleh ha? Ada tempat lah. Kalau saya balik sana boleh insyaAllah. Allah Akbar. Itu WhatsApp saya apa forward phone number, your phone number and then I keep it. Terima kasih. Kita sahabat insya-Allah. Alhamdulillah. Kebetulan nak dia bertemu kan. Habiskan dulu.